Wallahi saya tak sanggup dah tengok orang kena tipu, terutamanya bab umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, hari ini kita nak bincangkan tentang satu isu yang viral baru-baru ni berkaitan tentang upah haji. Yalah, selepas daripada bulan Ramadan ini, orang akan sibuk dengan raya. Selepas daripada raya, orang akan sibuk untuk mengerjakan haji. Dan pada waktu ini juga, orang yang ejen-ejen haji dan juga umrah, affiliate haji dan juga umrah telah melakukan kerja-kerja mereka dengan cara mencari tetamu-tetamu haramain yang baru, dan itu perkara biasa yang dilakukan sebelum-sebelum ini. Cuma isu yang kita nak bincang pada hari ini adalah berkaitan tentang isu upah haji, yang mana kita nampak dalam viral baru-baru ni upah haji yang harga dia 3,500 lebih kurang 3,700 dengan harga-harga yang murah begitu. Adakah ia sebenarnya harga yang betul kerana kita bimbang kena scam? Dan hari ini juga saya nak bagi satu disclaimer bahawa kita hanya berbincang berkaitan tentang konten. Kita tidak menghentam siapa-siapa, kita tidak mahu bertujuan untuk jatuh siapa-siapa, tidak mahu untuk melakukan hal berkenaan. Bahkan tidak menyebutkan mungkin orang-orang yang akan kita tunjukkan nanti adalah orang-orang scammers. Bukan, kita tak sebut yang tu, itu bukan niat kita. Niat kita adalah untuk memberikan informasi yang kita ada. Yang mereka ada, kita belum pasti. Tapi yang kita ada berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman daripada orang yang sangat berpengalaman. Jadi kita berbincang pada hari ini. Anda yang menonton boleh untuk komen di bawah dan saya akan pin komen anda supaya interaksi ini akan jadi lebih menarik. Sahabat-sahabat, malam ini saya tidak berseorangan. Saya bersama dengan Ustaz Farid Masri yang sedang bersama dengan kita juga hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Sihat ke semua? Alhamdulillah bikhair. Ni kita alhamdulillah hari ni ramai juga, insya-Allah. Kita doa ajak lagi sahabat-sahabat kita yang lain akan datang bersama dengan kita hari ni. Sangat-sangat berminat nak tahu tentang perbincangan kita pada malam ini, iaitu berkaitan tentang upah haji dengan harga yang, kalau saya kata too good to be true, dengan harga 3,000 lebih. Mungkin Ustaz bagi mukadimah sikit sebelum saya akan keluarkan beberapa gambar slide-slide yang menarik untuk kita kongsikan hari ini. Okey, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa man wala, ma ba'd. Hayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum macam mana Ustaz Syihabuddin boleh disclaimer, saya juga kena buat disclaimer di mana rentetan daripada sesi kita sebelum ni, saya bukan saja dikecam, bahkan ada beberapa team member saya yang diserang sebenarnya dengan memburukkan dan memfitnah saya. Ala kulli hal, alhamdulillah ala ni'mah, apa yang saya kongsikan pada sesi sebelum ni dan akan kongsikan adalah insya-Allah satu kebenaran, dan ianya bukanlah berteraskan kepada hasad dengki atas bisnes siapa-siapa. Bahkan ianya tidak memberi kelebihan ataupun kepentingan dalam bisnes saya sendiri dalam haji dan umrah. Namun apa yang saya boleh katakan adalah tujuan utama kita dan kita selari dalam hal ini adalah untuk membuka mata orang ramai, memberikan pendedahan supaya tidak lagi orang tertipu, terutamanya dalam urusan ibadah yang berkaitan dalam bidang saya, iaitu haji dan umrah. Sama ada dalam pertemuan yang lepas, walaupun kita tak dapat nak kupas banyak berkenaan dengan penipuan umrah, kali ini pula kita nak detailkan berkenaan dengan upah haji ataupun badal haji yang mungkin di mata Ustaz jumpa satu dua je, tapi saya yang memang core-nya haji dan umrah, kita memang keluar kat timeline saja, itulah dia. Berlambak Bukan satu dua, ya, berlambak banyak. So itulah yang kita nak. Tapi ini bukan saya yang propose Ustaz Syihabuddin. Ini adalah daripada permintaan orang ramai kepada Ustaz Syihabuddin sendiri, dan bukannya saya paksa kena panggil saya, tidak. Dan bila Ustaz kata saya adalah orang yang pakar, tidak. Saya ada sedikit pengetahuan dan sedikit ini dah cukup untuk kita orang berpengalaman yang tu tidak boleh dipertikaikan, tak boleh dicabut lagi dah. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat, saya ada beberapa gambar-gambar di sini yang kita mungkin boleh
boleh kongsikan dengan sahabat-sahabat pada malam ni, insya-Allah, untuk memudahkan lagi perbincangan kita pada malam ni, insya-Allah. Untuk memudahkan perbincangan saya. Malam ni tim saya ada bagi beberapa slide tapi kita tak sempat nak crop, kita ambil je lah apa yang ada. Ini tawaran Ini tawaran untuk badal haji. Badal haji RM2,800. RM2,800. Gambar yang pertama tak bagi tahu siapa yang buat tapi disebutkan dekat sini disertakan badal umrah. Ni badal umrah lah ni. Badal umrah, khatam Al-Quran, tahlil arwah sekali. Dia siap bagi cenderahati sijil akuan pelaksanaan badal haji. Sijil akuan pelaksanaan badal umrah. Dia buat badal haji, badal umrah ni. Dua ni. Padu ni. Sijil akuan pelaksanaan khatam Al-Quran dan tahlil. Al-Quran dia bagi lagi. Al-Quran cetakan Madinah. Sejadah eksklusif Saudi. Daripada Saudi ni. Air Zam-Zam 5 liter. Yang ni yang dia bagi. Dia bagi. Kita tengok lagi. Saya nak tunjuk lagi. Pakej Sakinah 2,500. Tadi 2,500 Tadi saya sebut 3,500 Ni 2,500. Gila punya harga ni. Memang siapa tak ambil rugi ni. Kena pergi dengan Syabudin lah ni. Kalau Syabudin boleh bagi ni. Syabudin tak boleh bagi. Pakej Sakinah, pelaksanaan badal haji, badal umrah, Al-Quran, video pelaksanaan, cendera hati. Kemudian dia bagi ayat hadis Nabi lah kat situ. Wahai Rasulullah, ayahku sudah sangat tua, tidak mampu haji umrah dan perjalanan beliau menjawab, hajikanlah ayahmu, umrahkanlah. Okey, dia bagi hadis berkenaan. Siap dia bagi eksklusif sijil ukiran kayu. Ada sijil ukiran kayu, cantik punya. Pakej Rahmah. Pakej Rahmah, tadi pakej Sakinah. Ini pakej Rahmah pula. Pakej Rahmah lagi padu. Tadi 2,500. Sekarang harga dia lagi murah. Bertambah murah. Daripada 2,500 kita jadi harga dia 1,800. Siapa tak mau Nabi bang? Siapa tak mau bagi ni? 1,800 untuk seorang arwah. Dia bagi badal haji, doa khas depan Kaabah. Doa khas depan Kaabah. Meniaga betul dia ni. Video pelaksanaan, sijil pelaksanaan. Ada lagi kita tunjuk lagi. Nanti kita minta Ustaz Ulah ni. Ini satu kenyataan daripada Lembaga Tabung Haji. Ini satu kenyataan gambar yang ada dekat sini. Bukan. Ini adalah daripada Persatuan Pelajar Mekah. Okey, pelajar Mekah daripada pelajar Mekah tapi dia bubuh logo-logo tu kita kena picek balik lah kan. Isu badal haji 1443 ni tahun lepas punya. Dia kata pihak yang ingin melaksanakan badal haji digesa untuk sentiasa berhati-hati dari tertipu dengan pihak yang tidak bertanggungjawab. Dakwaan pelaksanaan badal haji dengan kadar upah yang terlalu rendah dan dikenalikan oleh pelajar-pelajar Malaysia di Mekah adalah tidak benar. So dia kata 12,000 lah. Dan ada kenyataan daripada Persatuan Pelajar berkaitan tentang isu ini juga. Ini kenyataan rasmi daripada Persatuan Pelajar Malaysia Mekah. Dia kata tular di sosial media sebahagian pihak atau syarikat yang mengambil upah badal haji, ini saya tolong baca untuk anda, bagi tahun 2022 dengan kos yang terlalu rendah dan mendakwa ia dilakukan oleh pelajar Malaysia di Mekah. Ini biasa kita dengar. Untuk makluman semua, Arab Saudi telah mengeluarkan harga pakej dan permit haji bagi tahun 2022 dan harga paling murah 12,000. Nanti Ustaz jelaskan nanti insya-Allah. Maka dengan ini Persatuan Pelajar Malaysia Mekah menafikan dakwaan sebahagian pihak, syarikat atau individu yang mendakwa badal haji yang mereka ambil dilakukan oleh pelajar Malaysia Mekah dan menggesa semua pihak yang ingin melaksanakan badal haji supaya berhati-hati dari tertipu dengan pihak yang tidak beramanah. Okey. Kemudian ada sikit lagi. Kita tengok, daftarlah segera. Daripada harga 3,490 jadi 2,500. Jimat 900. Ustaz nak bagi Ustaz? Ustaz nak bagi. Upah badal haji dan umrah untuk 2023. 2023 tahun ni baru ni 2,500 saja. Bukan 3,500, 2,500 saja. Ui, syok. Kemudian ini saya baca satu kenyataan daripada seorang yang famous yang tengah jadi viral hari ni. Dia kata kenyataan dia ni ada dikeluarkan dekat sini. Nanti kita akan kuliti kenyataan ini sama-sama. Dia kata subhanallah, macam-macam orang kata pada saya scammer lah dan sebagainya. Sebelum bersama dengan My Kurban Sendirian Berhad, saya dah semak betul-betul dengan foundernya. Maksudnya ustaz ni dia dah buat semakan lah. Mereka sudah mengendalikan upah haji dan kurban akikah di Mekah lebih daripada 14 tahun. Maksudnya ada company yang dah lama menguruskan ni. Terbaru dia pun dah pergi sana dan dia berpuas hati dengan
orang yang buat dekat sana. Kemudian dia kata, untuk makluman geng semua, tahun ni Ustaz bersama dengan Main Kurban akan jalankan kempen upah haji dengan hanya 3,700. Package gold. Macam-macam korang akan dapat. Yang pertama, saya terkejut yang ni lah, dia punya ni, kelebihan dia ni. Yang pertama, upah haji, sejadah dari Madinah. Yang ketiga, korban kambing dekat Mekah. Pendapat juga, naskah Al-Quran, kurma ajwah aliyah 250 gram, canvas bag eksklusif Main Kurban dan sijil penyertaan. Itulah yang dia dah dibuat. Jadi kita minta Ustaz ulas sikit lah berkaitan isu ni Ustaz. Betul ke tak betul ni benda ni? Sebab kalau betul kita semua nak pi. Harga dia terlalu murah Ustaz. Kalau betul semua kita nak pi. Tapi kalau tak betul ataupun mungkin kalau kita tak kata tak betul tu mungkin susah sikit lah. Tapi kita kata kalau ia meragukan, mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami. Sila Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Jazakallah khair di atas perkongsian poster-poster. Macam Ustaz kata, saya nak kena kupas sikit. Tapi saya tak tahu sikit tu kat mana. Banyak boleh Ustaz, Okey. tak ada masalah. Saya highlight beberapa yang sempat lah. Tapi kalau tuan-tuan ada apa-apa lagi nak ditanyakan, nyatakan di ruang komen lah. Baik. Yang pertama, poster yang pertama tadi, dia ada nyatakan badal haji, package-nya datang dengan dia akan dapat badal umrah, dia akan dapat Al-Quran, dia akan dapat hadiah berupa air zam-zam, dia akan dapat sijil dan seumpamanya. Baik. Yang pertama, haji itu memang dilakukan bersama dengan umrah. Dalam hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu an, kata Ibn Abbas radhiyallahu an, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'ati umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah dengan 4 kali. Umratul Hudaybiyah wa umratul qada, umrah inda fath Makkah wa umrah ma'a hajjatih. Umrah ketika Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalang oleh Suhail bin Amr dan berlakunya perjanjian yang mana berlakunya bai'atul ridwan ataupun bai'ah syajarah, perjanjian Hudaybiyah, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah pada tahun ke-7 Hijrah menggantikan apa yang telah termeterai dalam perjanjian, dan kemudian umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah ketika pembukaan Makkah pada tahun ke-8 Hijrah, dan yang keempat adalah umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan haji baginda. Menunjukkan yang haji itu sendiri datang dengan ibadah umrah. Maka tak sewajarnya untuk dituliskan dalam badal haji itu orang akan mendapat si mati akan mendapat, ataupun orang yang tak mampu untuk mengerjakan haji dalam keadaan diuzur kekal, dia akan mendapat haji dan juga umrah. Kerana haji itu memang datang dengan umrah. Kalau nak nyatakan begitu, maka dia kena datangkan orang yang membayar untuk upah haji, dia akan dapat haji, dia akan dapat tawaf, dia akan dapat sa'i, dia akan dapat salat sunat tawaf, dia akan dapat minum air zam-zam, pahala dan segala pahala perlu dinyatakan supaya package tu nampak banyak. So this is the point where marketing dijadikan perkara-perkara ini sebagai satu perkara yang boleh mengaburi supaya ianya dilihat sebagai banyak manfaatnya. Tapi Ustaz, kalau dia tak buat umrah, harga dia kurang ni. Tak boleh. Untuk pengetahuan tuan-tuan, haji ada 3 kaedah. Ada 3 pilihan dan ianya boleh dipilih mengikut kesesuaian dan juga kemampuan seseorang. Sama ada dia melakukan haji ifrad, di mana dia melakukan haji dan kemudian selepas selesai haji dia melakukan umrah, ataupun dia melakukan haji qiran, di mana dia menggabungkan kedua-duanya dalam satu perlakuan, ataupun dia melakukan haji tamattu', di mana dia mengerjakan umrah kemudian dia berlepas dengan tahallul dan kemudian dia menunggu hari haji dan dia masuk hari haji wukuf dengan berihram. So ini kaedah, 3 kaedah. So dia tak boleh ada satu pun. Maksud Ustaz, dia ada buat package tadi, package Sakinah 2,500 haji dan juga umrah badal. Tapi dia buat package rahmah yang tak ada umrah kat situ. Tak ada umrah itu dia 1,500. Package rahmah. Orang dah buat menu rahmah, dia buat package rahmah. Jadi menurut pandangan Ustaz, tak kena lah ni. Tak mungkin. Mustahil ada haji tanpa umrah. Jadi tak mungkin juga ada package rahmah untuk yang ni. Melainkan yang first tu dia letakkan haji adalah umrah adalah sebagai umrah tambahan di luar daripada perlakuan umrah untuk haji. Namun itu tidak mendapati sunnah. Kalau kita lihat kepada sunnahnya, Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ummul mukminin, beliau datang ke Makkah ketika orang datang untuk melaksanakan haji dan orang datang untuk mengerjakan tawaf umrah sedangkan beliau dalam haid tidak mampu untuk mengerjakannya. Sehinggalah bila semua selesai haji, ketika orang bersiap-siap untuk meninggalkan Makkah, Aisyah ketika itu telah pun bersih daripada haidnya dan menyatakan keinginannya, hasrat beliau untuk melaksanakan umrah seperti mana orang lain dapat melaksanakan umrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar, abang kepada Aisyah, untuk temankan Aisyah ke Tan'im, sebab tu nama dia Masjid Aisyah, untuk bermiqat umrah, dan itu hanya untuk Aisyah kerana Aisyah belum melaksanakan umrah. Sedangkan sahabat yang lain termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menambah satu lagi
pergi umrah untuk menemankan Aisyah ataupun atas sebab mendapatkan pahala yang lebih. Maka kalau ada satu haji untuk dibadalkan dan kemudian ditambahkan dengan satu umrah, maka clearly ianya tidak menepati sunnah. Tapi dia menepati package lah. Package 1,800. Untuk ditambahkan menjadi mahal kan. Dia punya different berapa? Different dia? 2,500 package Sakinah tadi, tapi kalau Okey. nak bagi murah 1,800. 700 tu. Tak, yang sekali dengan tambahan umrah tu? 2,500. Kalau tak ada tambahan umrah, dia jadi 1,800. Different dia 1,800. 700. 700. Jimat 700. Different dia 700 700 make sense lah untuk bayar tambang teksi untuk pergi di Tanah Ain. Maksudnya kemungkinannya adalah memang dia bukan umrah tambahan. Dia adalah umrah yang sama. Dia umrah haji tu. Boleh jadi umrah tambahan lah kalau dia ada different 700. Maksudnya kos asalnya adalah 1,800. 700 tu adalah untuk kos umrah tambahan tadi. Kemudian So kita sedang berbicara tentang kos asas iaitu 1,800. Bukan kos sebenar yang kita tahu. Ni kos asal. So 1,800 tidak termasuk dengan umrah tambahan. So now we are talking about haji dengan hadiah-hadiah tadi 1,800. Bila kita tengok kepada hadiah air zam-zam, yang mana air zam-zam tu clearly dia akan ambil dari sini ya. Akan ambil daripada orang yang jual kat Malaysia dengan harga mungkin RM150, RM160 terus sampai ke rumah. So 1,800 tolak RM150 tinggal lebih kurang RM1,650. 1,650 tolaklah Quran yang dibeli, Quran cetakan Madinah tu dengan nilainya RM35 ke RM40 equivalent to RM50. So tinggallah RM1,600. RM1,600 adalah apa yang dibayar untuk haji tu. Adakah ianya make sense? Saya bagi ustaz, saya bagi ustaz tak termasuk tasrih permit semua saya bayarkan. Sekarang ni saya bagi ustaz RM1,600. Ustaz orang Mekah ni, ustaz adalah orang Mekah. Saya bagi ustaz RM1,600 untuk ustaz jalankan ibadah haji yang mana padanya adanya umrah yang memakan masa 15 hari. Sehari equivalent tu RM100 lah. Equivalent RM100 tu mungkin RM80, RM85. Sehari saya bayar ustaz RM85 untuk buat haji. Ustaz, saya bagi tahu sekarang ni musim umrah Ramadan dia mahal sikit lah. Sebelum Ramadan, ustaz pergi Mekah ataupun ustaz pergi Madinah, ustaz ada grup. Ustaz minta bantuan daripada pelajar-pelajar yang memang ada dekat sana. Yang bas kita sediakan, dia hanya datang ambil jemaah, naik bas, bawa jemaah pergi tempat ziarah. Untuk sesi ziarah, kita minta mutawif daripada kalangan students Madinah, mathalan. Mereka bawa ziarah dalam keadaan dah tersedia semua. Dah tersedia semua. Bas dah sedia, jemaah pun dah ready. Saya sebagai mutawif, saya tak perlu buat apa-apa melainkan saya naik bas dan bercakap. Dan sesi ziarah adalah setengah hari. Siapa yang pergi umrah tahulah, sesi ziarah Mekah setengah hari, sesi ziarah Madinah setengah hari. Bayaran, kalau ustaz tanya siapa yang boleh bawa ziarah ni RM85, takkan ada orang reply mesej ustaz. Minimum upah untuk kita upahkan orang untuk bawa ziarah. Bercakap saja ustaz. Bukan nak kena jalan jauh-jauh, bukan nak kena pergi melontar, bukan nak kena buat apa-apa. Bercakap naik atas bas aircon. RM200 pun mungkin diam sikit. Adalah seorang dua. Saya ni baru belajar, boleh tak saya bawa jemaah tu? Mungkin ada. So adakah logik RM85 dibayar kepada orang yang akan hadap kesusahan selama 15 hari untuk buat haji? Is that sangat tak make masuk akal lah. Langsung. Too good to be true lah. Nampak macam syok. Bila kita tengok marketing tu kan, nampak macam syok. Tapi kalau kita tengok daripada sudut hakikat benda tu dilaksanakan, tak masuk di akal lah. Tak masuk di akal lah dengan harga-harga yang seperti ni. Tapi ustaz betul ke tasrih RM12,000 tu? Macam saya bagi tahu itulah. Kalau tasrih yang kita ambil, tasrih dan juga visa lain tasrih ni untuk rakyat ataupun orang yang berada di sana. Mukimin. Orang yang berada di sana tu dengan visa mukim visa penduduk ataupun residents. Kalau dia berada di sana atas visa business ataupun visa pelancong, maka dia tak entitled untuk dapatkan tasrih. Kalau pelajar tu? Dia boleh dapatkan tasrih dia kena bayar lah. Sekarang ni berapa saya ada dapat itu 12 plus rial lah, 1,000. Kalau RM12,000 equivalent tu RM14,000. Macam saya bagi tahu ada beberapa cara untuk mendapatkan tasrih. Sama ada kita ambil direct melalui online yang dengan harga sedemikian, ataupun ada beberapa orang yang dia itu merupakan petugas kepada maktab, ataupun kebanyakannya datang daripada petugas jemaah Indonesia. Jemaah Indonesia ramai, petugasnya juga ramai. Ada petugas yang daripada
daripada kenalan, mungkin kenalan saya ada 4-5 orang petugas yang memang dia tu ustaz, mursyid untuk jemaah Indonesia. So dia memang ada tasreh, dia memang ada kemah, dia tak ada apa-apa kos yang besar untuk dia tanggung, melainkan dia punya belanja harian lah. Kira duit tambahan lah. But still saya tak jumpa siapa yang nak RM85 sehari. Mana Walaupun ada? Mana ada? walaupun tasreh tu kita tolak tepi dah, isu tasreh tu. Ustaz, saya cakap terus terang ada beberapa kenalan saya yang memang handle, bertahun pun saya kenal, handle jemaah Indonesia. Dia maksudnya tasreh semua dah dibayar lah, travel dah bayarkan tasreh dia hanya perlu jaga jemaah dekat sana. So maksudnya dia memang ada tasreh, ada kebenaran untuk masuk, ada kebenaran untuk buat. Tak pernah daripada dulu, tak pernah dia minta bawah 3,000 dan tahun ni saya tanya dia minta RM6,000. Dan itu adalah satu angka yang relevan sebenarnya untuk perbelanjaan dia selama 30 hari. Dia nak uruskan, dia nak buat semua dan Lebih kurang dalam masa yang sama RM8,000 atau RM7,000 macam tu lah. betul, RM7,000, RM7,500 begitu. Yang tu kos yang dia minta lah, itu pada murah lah tu. Ya, dan masuk pula tadi ada cerita kambing. Aduh, mustahil Ustaz, mustahil. Saya dengar kata kambing dekat Mekah murah katanya. Okey, murah mana? Okey, kita cerita pasal baki RM1,600 daripada RM3,000 tadi RM1,600 tolak kambing. Kambing RM350 bersamaan dengan RM500. Ini kambing paling kurus RM350 RM500. So tinggal RM1,100 bahagi dengan 15 hari. Sudahnya jadi RM30 RM40 sehari. Baik balik kerja hotel je. Jadi banquet boy. Kan? Kerja 7E pun sehari boleh dapat RM70 apa? Apa yang susah sangat nak pergi jauh-jauh tu nak dapat RM70? Tapi syok lah kalau dia kata kalau dapat macam tu syok lah, dengan harga 3,700 kita boleh dapat dengan package haji, kita boleh dapat dengan umrah. Lepas tu dia kata ada video sekali. Okay, fair enough. Kan dia kata ada video dia buat atas nama orang tu lah. Tapi cuma saya ada satu lagi kemusykilan bila satu posting tu dia kata kali ni dia cuma ambil 500 orang sahaja, 500 pendaftaran sahaja. Kita daftar untuk arwah ibu ayah kita, mungkin tak ada kesempatan untuk melakukan haji semasa mereka hidup dulu. Kalau mampu daftar, okey geng. Saya bagi tahu awal-awal, saya buka untuk 500 pendaftaran je. Lepas tu harga ini tak dapat dah. Macam mana tu? Okey, berkaitan dengan video tadi. Ustaz, semua orang boleh claim dia buat video. Semua orang boleh claim. Kemudian dia boleh kata video suara tak dengar, orang ramai, tak sempat buat video dan seumpamanya. Akhirnya yang dia buat video adalah slideshow. Dia ambil gambar? Gambar, rangkuman gambar, buat slideshow. Jadi dia claim inilah dia video yang kami janjikan. Kalau sekalipun dia buat video tu betul, kita nampaklah ada orang yang menyatakan saya buat haji untuk orang ini dan ini. Dia buat haji pakai tasrih apa? Kena tahu yang tu. Kita sebagai yang membayar, kita ada hak untuk minta tunjukkan tasrih. Salah ke? Ustaz bayar saya. Lepas tu Ustaz minta saya tunjukkan bukti saya memang dapat masuk Saudi, tunjukkan visa saya. At least melegakan hati Ustaz yang membayar. Betul. Salah pun Ustaz minta. Memang tak salah lah. Jadi soalannya, adakah sesiapa yang pernah reveal benda ni? Pernah tunjuk dekat orang permit dia, tasrih dia, visa haji dia. Kenapa tak nak bagi? Tapi kan aku yang bayar. Faham ke maksud saya? Supaya kita tahulah benda tu betul-betul dilakukan kan. Betul. Kita belum lagi pertikaikan, persoalkan tentang pelaksanaan. Tapi bila orang banyak tanya, dia kata kalau tuan tak yakin, tuan ambillah balik duit ni. Iyalah. Faham tak? Sebab tu saya memang kalau orang tu betul-betul minta saya carikan si pelaksana, saya akan bagi tahu awal-awal yang saya akan cari orang ni begini dan orang ni adalah orang yang saya memang tahulah cara pelaksanaannya, latar belakangnya, dan kalau dia minta harga ni, tuan ada hak lah sama ada nak proceed atau tidak. Sebab tu saya kata saya pernah buat yang sampai 14,000 tu. Dan apa yang kita nyatakan, which is sesuatu yang bersifat telus, kita kena keluarkan dan kita kena nyatakan ini memang orang yang bukan menipu. Macam mana ustaz bayar saya untuk buat badal haji tapi saya tipu. Saya masuk ikut bawah tanah kan. Jadi tikus mondok. Jadi dia akan jadi umpama satu orang yang solat di rumah orang lain tanpa kebenaran. Faham tak? Dia jadi macam apa benda ni? Kita sebenarnya agama kita, ibadah kita jadi macam mana kan? Macam Nabi sebut berkaitan tentang seorang lelaki yang doa dia Allah tak terima tu lah. Kan? Doa kepada Allah cantik dah kan. Tapi cuma baju dia daripada haram dan sebagainya.
Ya, rafa'a yadahu ila sama' wa qala ya Rabb, ya Yap, Rabb. betul, Kemudian mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram, betul. minumannya haram, makanannya haram, wa malbasuhu haram, Subhanallah. pakaiannya haram. Fa anna yustajabu lah. Macam mana Allah nak makbulkan doa dia? Betul. Jadi lebih kurang macam tu lah. Sebab dia ada isu banyak dekat situ. Ni Intan Syahrudin kan sebut, dia kata naik private sapu DIY pun RM200. Tu dia. Sampai Betul Ustaz, RM200 dia betul. bagi. Betul Ustaz, betul, betul. Real lah. Real. Sekarang kalau di Madinah dah pun dikuasakan dah, kebanyakan teksi saya dah lihat dah menggunakan meter, dan bagi mereka itu lebih selamat berbanding sebelum ni tak ada meter. Tapi meter mahal, tak ada meter pun mahal, sama je. Sama ya. Ada satu komen kat situ, Cinta Ulala tu. Okey. Assalamualaikum Ustaz, maaf dari Toptol ke package umrah ni TA dah beli tiket flight dan dah booking hotel siap-siap. Walaupun belum lagi ada jemaah yang mendaftar. TA tu apa Ustaz? Travel agency. Oh, travel agency. Okey. Oh, dia keluar topik dia pergi package umrah pula. Okey. TA dah Tak apa, beli boleh tiket Ustaz. flight dan dah booking hotel siap-siap. Saya faham keadaan dia sekarang. Macam sekarang kan isu kes penipuan dah naik balik. Dah ramai. Banyak dah nama travel dah diangkat. Dan Alhamdulillah Salam Hijrah terselamat. Bukan terselamat, kami memang dah duduk dalam jalan selamat selama ni pun. Kerana kami tidak mempunyai wang yang banyak untuk beli tiket. Dan kami juga tidak berani untuk meletakkan diri kami dalam risiko membeli tiket dan hotel kemudian tidak terisi. So tuan-tuan kena faham isu beli tiket dan pajak hotel ini adalah bahasa yang digunakan atas dasar marketing semata-mata. Melainkan semua orang akan mula membuat bayaran setelah mereka mendapatkan pendaftaran. Mereka memang akan advance tapi bukan the whole flight, the whole ticket. Maksudnya 40 orang tu mereka takkan belikan dan tunggu. At least mereka dah dapat 20 orang pendaftaran, mereka dah ada cukup duit untuk bayar deposit untuk tiket. Mereka tak akan gunakan kosong kemudian cari. Itu memang risiko besar dan boleh menghancurkan bisnes dia orang lah. So kebanyakannya memang tak akan beli tiket siap-siap. Sebab tu tuan-tuan dan puan azakumullah, apa yang saya sendiri pernah argue kepada jemaah, walaupun kami tak beli tiket siap-siap, walaupun kami tak beli hotel siap-siap dan kami hanya melakukan pembayaran hotel dan tiket 3 bulan sebelum, namun kami tidak ada rekod sekali pun menipu ataupun menganiaya jemaah umrah kami. Berbanding travel-travel yang mungkin tuan-tuan pergi kerana dah confirm tiket, dah confirm hotel dan sebagainya, yang katanya dah pajak, dia war-warkan dia dah pajak bertahun-tahun sekali pun, pergi buat meeting dengan manager itu, meeting dengan manager ni, tetapi mereka ada banyak isu tidak menerbangkan jemaah dan sebagainya. So mana sebenarnya yang lebih telus? So beli tiket, beli hotel, tuan-tuan tak pernah tahu pun betul ke tidak. Kalau tuan-tuan tanya saya, mana PNR Ustaz? PNR tu dia merujuk kepada satu nombor registration untuk tiket. Kalau saya tunjuk kepada jemaah sekalipun PNR, jemaah tak tahu itu PNR yang sah ke tidak. Betul. So sebenarnya isu ni adalah isu di peringkat internal dan jemaah tak perlu tahu. Jemaah tak perlu tahu pun, tak perlu minta pun travel untuk tunjukkan dah beli tiket dan hotel ke belum. Sebab kalau travel tunjuk, tuan-tuan tak tahu pun betul ke tidak. Tuan-tuan tak ada kapasiti untuk sahkan pun. So apa yang penting adalah ceklah latar belakang, tengoklah, tanyalah kepada jemaah yang dah daftar, yang dah terbang dengan satu syarikat tersebut. Dan kalaulah tuan-tuan terkena macam mana orang lain terkena, yang sebelum ni orang lain semua okey, sampai kat tuan-tuan tahun ni semua hancur. Wal'iyadzubillah, kita nak cakap macam mana? Yang tu memang tak boleh nak buat apa, kita dah usaha lah. Ya, dia bergantung kepada polisi syarikat juga sebenarnya. Kalau Betul. polisi syarikat tu pening, maka peninglah kita. Betul. Ustaz, isu persoalan tadi, saya agak tertanya-tanya untuk ambil badal haji, dibuka dengan harga promosi 500 penyertaan dan kalau lebih daripada tu dia kata tak dapat ada harga promosi. Persoalan saya, kalaulah kata 500 penyertaan yang dia buka, maksudnya Yang ni merujuk kepada harga berapa Ustaz? harga 3,700. Okey. Jadi maksudnya dia perlu mencari 500 orang untuk buat badal haji, betul Ustaz? 500 pelaksana lah. 500 pelaksana. Ada kemungkinan itu berlaku di sana? 500 orang? Dari sudut marketing lebih Ustaz. Ustaz akan nampak macam, mungkin ada 10,000 pelaksana badal haji ni. Dan bila 10,000 pelaksana badal haji yang wujud, kita akan jumpa banyak lah sebenarnya. Tapi wallahualam. Saya nak kata tak pun ya, saya nak kata ya pun ya. Ada macam-macam kemungkinan Ustaz. Angka tu boleh jadi ya. Boleh jadi tak mustahil. Even 100,000 pelaksana badal haji pun ya. Tapi dengan figure itu, 3,700 apa Ustaz? Betul lah.
Aku dapat dia. Ramai pula tu dia boleh cari. 3,700 tu. Yelah 3,700 tu dia bagi apa lagi? Dia bagi badal haji, bagi umrah, bagi akikah tadi, korban kambing. Okey, kalau korban kambing habis 700 katakanlah RM3,000. Sama juga Ha. kiraan dengan kita tadi, tinggallah 1,600. Yang tu yang nak bedak sana bedak sini, nak ambil untung syarikat lagi apa semua kan. Tak masuk di Siap. akal lah. Tak masuk. RM3,000. Tak boleh Ustaz, tinggal 1,600. 1,600 kita Tak macam boleh saya run beritahu business tadi lah. lah. Tak boleh run business. RM85 dibayar untuk 15 hari. Kalau kau terlebih, kalau kau terlewat, kalau kau masalah, then Ustaz, kita tak ada apa-apa jaminan tau. Saya tak faham sebenarnya. Saya tak faham macam mana satu orang ataupun satu syarikat boleh pegang 500 pelaksana haji. Itu yang saya tanya tadi tu. Macam Saya mana confuse mereka itu. monitor, macam mana mereka follow up 500 orang ni? Adakah mereka ada satu kepala dekat sana yang mewakili mereka, yang memberikan jaminan? Tidakkah mereka rasakan mereka sedang berurusan dengan satu urusan yang sangat besar dan penting sebenarnya? Ustaz, nak jaga satu orang punya ibadah bukan mudah. Macam mana kita boleh monitor 500 orang punya ibadah yang ianya mesti dilakukan accordingly to sunnah. Mesti dilakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Adakah 500 orang ni kita kenal dan kita tahu tata caranya, sebutannya, apa benda yang kita sebenarnya buat? Adakah kita semata-mata cari, kau nak tak buatkan badal haji? Lepas tu bayar kat dia. Adakah semudah itu kita menyampaikan amanah daripada tangan ke tangan? Ataupun kita sebenarnya memang 500 tu adalah daripada akademi kita, contohlah kan, akademi kan. Tak masuk akal lah. Dari sudut harga, dari sudut pelaksanaan. Kalau daripada sudut dia ambil daripada Malaysia memang mustahil lah kan. Maksudnya daripada Malaysia ni memang mustahil sungguh lah. Kalau kita nak cari rekrut daripada 500 kat Malaysia. Dan mustahil juga daripada pelajar-pelajar Madinah, pelajar-pelajar Mekah tak ataupun Arab Saudi. Diorang pun sendiri tak cukup dengan bilangan 500 tu. Tak cukup, lebih lagi. Tak cukup, betul. Jadi nak tak nak, kalau 10 travel agency claim menggunakan pelajar Madinah dan juga pelajar Makkah, kalau satu company pegang 300, 10 company dah 3,000. Pelajar Mekah mana ada banyak tu. Ya. Tapi daripada sudut logik kita kira tu memang tak logik lah. Cuma kalau dia kata mungkin orang Mekah ataupun orang yang duduk dekat situ ataupun orang yang pelarian masuk kat situ ikut jalan tikus, ada kemungkinan tak, Ustaz? jalan tikus ni kalau zaman dulu zaman sebelum 2016 mungkin 2015 tu last lah kot. Selepas tu 2017 masih lepas. Saya ingat 2017 masih lepas. Then 2018 rasanya dah tak ada orang berani buat. Dia tak payah haji lah Ustaz. Tak payah haji lah. Bulan biasa pun orang tak berani nak buat kerja-kerja macam ni. Masuk lubang tikus, keluar bawah tanah, lalu lorong terowong Vietnam. Orang tak berani dah. Ini kan pula haji. Haji ni saya nak bagi gambaran kepada tuan-tuan. Cuma keadaan jalan tikus ni sebenarnya dia bukanlah masuk bawah tanah macam saya sebut tu. Dia lalu padang pasir. Dan memang secara logiknya polis-polis tak mampu untuk mengawal seluruh padang pasir yang ada di sekitar Mekah ni lah untuk kemasukan orang ramai ke Arafah. Mereka akan ketatkan pada hari wukuf. So antara kaedah yang digunakan oleh ni dulu punya, sekarang memang tak lepas ni. Dulu orang masuk ketika wukuf, which is ketika wukuf polis dan askar mereka mengecikkan radius pengawalan mereka daripada sekitar Mekah kepada Arafah saja. Dia fokus kat situ lah. Ya, di mana selepas daripada Arafah, polis dan askar akan berganjak ke Muzdalifah, kemudian ke Mina. Mengikut pelaksanaan haji itulah. Daripada Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian melontar di Mina pada hari raya. So, polis akan mengikut laluan itu. So, apa yang geng-geng ni buat? Saya minta maaf lah. Saya reveal benda ni tapi saya nak tuan-tuan tahu. Wallahi saya nak tuan-tuan tahu. Saya tak nak benda yang kita bayar menjadi rosak. Ketika orang bergerak ke Muzdalifah yang sepatutnya waktu wukuf dah habis. Betul? Ada orang yang masuk untuk wukuf kerana polis dah tak ada, askar dah tak ada. Atas alasan dan fatwa bodoh yang mengatakan mereka terhalang dan mereka hanya dapat melakukan pada hujung waktu wukuf, iaitu menjelang maghrib. Sebab terhalang padahal dia tak ikut peraturan. Ketika ke Muzdalifah, orang dah bergerak ke Mina, maka dia baru nak mabit di Muzdalifah. Bahkan ada yang meninggalkan mabit di Muzdalifah dan membayar dam. Dan dam lebih murah.
RM600. Mereka dapat tahu wukuf saja kerana yang lain-lain boleh diselesaikan dengan dam. Kerana wukuf adalah rukun. Al-hajju Arafah, kata Nabi SAW, haji adalah Arafah. Benda ni teknikal bagi orang yang tak tahu buat haji macam mana, kerja-kerja haji tu macam mana. Tapi saya boleh gambarkan ada beberapa idea yang digunakan dan saya pernah tahu benda ni yang mereka gunakan permainan masa untuk mereka gunakan kaedah ini atas alasan mereka terhalang untuk menepati masa yang ditetapkan. Mereka dapat buat sekadarnya macam alah geng-geng hormat waktu ni lah. Macam tu. So saya minta maaf untuk gunakan bahasa ni, tapi itulah yang mereka buat lah. Ya. Selepas tahun 2017 tu tak ada lagi lah Saya tak nampak benda ni, bukan tak ada lagi isu-isu ni. Saya tak nampak ruang kerana ketika haji pada tahun berikutnya, di saat ada orang yang dihalang, tidak bersama dengan jemaah haji di Arafah, di Masyair senang cerita, di Makkah tetap masih banyak polis dan askar. Maksudnya mereka sebab isu serangan kuat pelampau di Yaman, jadi askar dan polis berada di mana-mana. So it's not easy untuk langgar macam sebelum-sebelum ni lah. Sebelum ni kawalan tu agak longgar, tapi sejak daripada isu peperangan, ianya menjadi lebih ketat. Benda Muhammad Osman sebut, ramai yang fikirkan semua orang di Saudi dapat melakukan haji begitu saja. Mereka tak tahu bahawa penduduk sana pun perlu dapatkan permit yang agak mahal dan bukan boleh dapat permit setiap tahun. Oh, ya, setiap tahun tak semesti dapat tak. Walaupun dia orang Mekah ni, dia duduk kat Mekah lah ni, penduduk Mekah. Rakyat asli Saudi yang itu boleh memohon, tapi mereka sendiri, kita kena tahu berapa ramai dah rakyat Saudi yang memang asli Saudi, yang saya sendiri berjumpa, berkenalan, berkawan, bahkan bermuamalah dengan mereka. Mereka sendiri tidak memilih untuk umrah setiap bulan ataupun haji setiap tahun kerana memberi laluan. Bahkan rumah-rumah mereka di Makkah juga mereka kosongkan untuk kegunaan kegunaan pihak autoriti untuk gunakanlah apa yang sesuai untuk memberi laluan kepada jemaah-jemaah umrah dan juga haji. So no such thing, diorang adalah orang yang selalu menggunakan kemudahan ini. Untuk orang yang bukan rakyat Saudi pula, mereka dalam iqamah dan juga visa mereka adanya cop khusus yang menjadi rujukan. Ada orang yang dia boleh start 3 tahun sekali, ada yang 5 tahun sekali dan ada yang 10 tahun sekali. Termasuklah nurse-nurse kita yang bekerja di sana, even steward Saudi Airlines sendiri, mereka tidak mendapat kemudahan untuk melaksanakan haji setiap tahun, melainkan kota yang diberikan kepada syarikat-syarikat ini tidak digunakan. Contoh macam Saudi Airlines dapat 20 kota untuk haji, tapi tak ada orang isi. Maka yang dah pergi tahun lepas dia boleh, mungkin tak kena jadual dengan orang lain ke apa ke, yang dia pula free, sedangkan tahun lepas dia dah pergi, dia boleh mohon. Dia boleh kota tu lah. Ya, tapi not that easy lah untuk pergi tiap tahun. Dan saya tak pernah dengar pula badal haji ni dilaksanakan oleh steward Saudi Airlines. Yalah, betul. Apa hal pramugara pula jadi pelaksana badal haji gitu. Betul. Zarina Agus, dia ada kemusykilan macam mana yang saya ada kemusykilan tadi, iaitu kemungkin satu orang boleh buat multiple time. Wallahualam. Saya tak nampak satu manusia boleh tahu sama ada orang tu melaksanakan haji bagi ramai orang ataupun tidak. Sebenarnya hukumnya sama. Badal haji ke badal umrah satu orang untuk satu orang. Tapi saya pernah jumpa satu orang yang buat badal umrah untuk 3 orang. Dan secara personal, orang itu memang jahil, dan selepas saya tegur baru dia tahu yang dia tak boleh buat, dan selama ni dia pakai, dia gunakan cara itu untuk several umrah sebelum ni. Dia adalah satu orang yang menetap di Makkah. Saya tak nak bagi tahu rakyat mana. Bila saya tahu dia buat umrah untuk 3 orang, saya tegur dia, saya kata, memang buat macam ni ke selama ni? Dia kata, ya Ustaz, pernah sampai 5 orang saya buat. Sudah. Dan dia tak tahu pun yang ada salah. Dia tak tahu hukum tu lah. Okay, Hello World kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan. Macam mana golongan-golongan selebriti yang boleh senang pergi haji berkali-kali, sedangkan orang lain ada yang sampai tua tunggu giliran tapi tak sampai-sampai? Okay, ini adalah haji yang dinamakan sebagai haji menggunakan visa Furada ataupun visa Mujamalah. Yang mana visa ini adalah visa anugerah daripada kerajaan Arab Saudi kepada pihak-pihak tertentu, termasuklah menteri dan sebagainya, yang kemudian visa ini dijual kepada orang ramai dengan harga yang sangat tinggi. Jadi key cerita ni adalah siapa ada duit dia boleh pergi. Tapi visa dia tak banyak. Dia ada kota lah. Dia bukan kota, dia macam visa ni diberikan sebanyak 20 visa. Contoh kepada kementerian ini, hadiah daripada kerajaan Arab Saudi ni, as far as an idea untuk saya kongsikan. Jadi
melalui yayasan tertentu ataupun badan tertentu yang diberikan oleh kerajaan Saudi berupa visa haji tadi, sama ada mereka boleh pergi untuk diri mereka sendiri ataupun mereka jual untuk digunakan dana itu untuk tujuan dakwah dan sebagainya. Kalau Jadi yang mereka untuk jabatan-jabatan agama duk pergi tu, yang tu saya faham, saya tahulah. Tapi maksudnya ah, syarikat-syarikat pun ada juga? syarikat-syarikat saya rasa ada tapi tak banyak ah. Tak banyak. Mhm. Tapi biasanya satu satu syarikat tu dalam 20 ke 30 visa saja. Tapi yang terkandas tu banyak tu. Dah sebab dia macam ni Sat, konsep dia, Ha. saya ada visa. Contoh saya dapat Mhm. daripada kerajaan Arab Saudi 30 visa. Saya bagi tahu ustaz, "Ustaz cari, saya ada 30 visa." Mhm. Ustaz pun cari. Kemudian saya bagi tahu si A, si B, si D, si D, benda yang sama. So ustaz dan juga A, B, C, D tadi semua cari. Ustaz dapat Mhm. 30 orang, B dapat 30 orang, C dapat 30 Habis? orang, D dapat 30 orang. Saya janji Hmm. dengan ustaz, saya jual visa kat ustaz 20,000 tapi memandangkan depan saya sekarang ada 150 jemaah. Tu dia. So saya Tu dia. kata macam ni lah. Siapa yang setuju untuk bayar saya 30,000, saya bagi dia Hmm. visa. So dia jadi pula kes-kes macam ni lah, tambahan harga dan sebagainya. Untuk Sudahnya foreigner. siapa yang mampu untuk membayar lebih, dia dapatlah visa tersebut. Ni Intan Syarudin sebut, dia kata, masa saya umrah Mutawif tunjuk Haji Furoda punya package 250,000. Memang ada Ustaz? Memang ada. Memang tak Package ada hak lah, memang tak ada macam-macam ada. kawalan ke ni? Betul. Boleh buat macam mana kita nak buat lah. Sebenarnya mahalnya dekat visa dan penerbangan tu. Visa saja Hmm. boleh mencecah RM70,000. Visa sahaja. Furoda? Ya, satu visa. Belum masuk tiket penerbangan, belum masuk hotel dan sebagainya. Itulah orang kata orang kaya-kaya boleh pergi haji ni. Ya, kena tahu juga saya nak bagi tahu juga semua orang. Yang tahun lepas saya juga menjalankan aktiviti haji Furada dan saya juga terciduk, saya juga tak dapat, Mhm. bahkan saya perlu untuk membayar refund kepada jemaah saya sedangkan Mhm. kita dah bayar hotel dan sebagainya. Dan Mhm. daripada kes ini juga saya didatangkan dengan cerita-cerita yang menyeramkan dan mengerikan. Saya Mhm. dikatakan sebagai scammer, penipu, Mhm. macam-macam lah. Tapi Mhm. alhamdulillah saya masih di sini dan saya tidak bersembunyi dan saya masih menjawab setiap mesej yang ada. Bagus Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Azam Yusof kata dengan visa Furoda ni kemudahannya kayangan ke atau biasa-biasa saja? Sama. Dia bergantung kepada package yang kita buat. Sekarang ni, okey, ustaz dapat kota tabung haji. Ustaz dapat Mhm. kota tabung haji dan si A dia membeli visa Furada, Hmm. 70,000. Daripada ustaz punya kota tabung haji, ustaz pergi kepada satu travel yang berlisense, contohnya MKM Travel package MKM. MKM 100,000. Si A dia pun pilih package MKM 100,000, tapi dia kena charge dia berapa? 100,000 campur 70,000. Ustaz 100,000 je sebab Mhm. visa ustaz dah ada. Mhm. Ya. So dia kayangan-kayangan ni sebenarnya dia bergantung kepada package kita. Mhm. Saya Itu pernah kena. buat visa haji Furada dengan harga 70,000 seorang. Hmm. Nak kata kayangan pun tak kayangan. Kayangan jugalah sebenarnya pada tahun tu 2017. Mhm. Kayangan jugalah. Tapi package yang seumpama saya, mereka menjualnya dengan harga 150,000. So Masa bukan kita tak boleh jadi saya. adjust lah. Kita adjust Ya, sendiri lah. ya, ya. Cumanya daripada sudut Ah, visa tu sendiri pun, kalau visa tu sendiri pun boleh tahan lah dia punya harga dia tu. Betul. Cuma Mhm. kelebihannya adalah dapat dekat tangan yang bagus, dia akan Ya. buat package yang bagus. Mhm. Tapi kalau dapat dekat tangan yang tak reti sangat, macam itulah dia akan jadi package tu mahal saja tapi tak Yalah apa-apa apa lah. lah. Ah, Supply and demand lah dalam isu ni kan. Tapi betul. memang wujud visa Furada tu memang ada, memang wujud. Sebab saya ingat beberapa tahun lepas diorang ada pertikaikan tentang visa Furada ni. Kata tak Visa ada dan Furada sebagainya. adalah satu cat besar untuk scammer-scammer haji. Betul? Sebab dia tak ada documentation. Hmm. Ya, kita boleh bahasakan sebagai under table lah. Jadi Okey. dia tak ada, kita tak boleh nak trace nama kita masuk ke tidak dalam sistem sehinggalah visa tu dikeluarkan secara fizikal kepada kita. Then kita Mhm. boleh pergi. Apa yang berlaku pada tahun saya ingat 2017 ke 2018 yang Mhm. jemaah terkandas di Filipin. Mereka dapat visa tapi mereka tak ada flight, mereka gunakan flight Filipin dan sampai kat Filipin tak boleh nak release that visa untuk masuk Saudi kerana Hmm. tak boleh nak pergi Saudi menggunakan visa haji daripada negara Filipin. So ini juga satu benda yang perlu difahami lah oleh provider juga sebenarnya. Mhm. Bila orang buat, kita pun nak buat tapi kita tak tahu. Sampai dekat sana pun tak tahu nak buat apa. Visa Furada ni dia macam datang haji tapi setting sendiri. Kalau kau Oh, punya DIY semua. pengendali kau tak reti nak cakap Arab, tak reti nak buat apa-apa, janganlah. Memang janganlah. Memang sakit lah.
Ya, kerja sampai sana menambah, saya dah banyak kali jumpa. Pergi Hmm. visa Furada sampai sana menambah kerja dia Ya. duit ni. Nak Oh, ya. berkira tak boleh dah sampai It kot, jemaah. hmm. Dah syukurlah dapat pergi haji kan. Yalah, yalah. Hmm. Dia dekat airport semua tak ada masalah? Tak ada visa dapat. Cuma Hmm. sampai airport kita kena pergi assign sendiri transport kita kena pergi buat bank Hmm. draft, kena bayar Oh, maksudnya tasrih. dia tak diuruskan oleh muassasah dan sebagainya lah. Kita Tidak, sendirilah semua. Oh, okey. betul. Okey. Sebab tu dia kita yang visa Furoda ni kita kena tengok sungguhlah kepada company yang buat tu. Kalau dia ada pengalaman okeylah. Kalau dia tak ada pengalaman jangan cari pasal Kalau nak pergi dengan orang Furada, nak pergi dengan Furada ni, pergi dengan orang yang kita memang kenal. Contoh Hmm. macam mak saya pergi dengan saya. Ha. Kalau tuan-tuan tak kenal saya, tak payahlah, tak payah ambil risiko. Saya cakap terus terang walaupun saya ni, Hmm. tak kenal saya, jangan ngada-ngada. Nanti lepas tu bila saya buat benda pelik sikit, lepas tu tuduh saya bukan-bukan. Saya kena bayar lagi, jenuh juga ni. Ya. Saya nak tanya, mak saya dah bayar badal haji, paweh bisam, 3,000 untuk arwah ayah, tak silap bulan lepas. So macam mana boleh percaya ke? Jawapan saya tak boleh percaya. Dan Pawes juga tanya, ada cara tak nak cek sama ada badal haji tersebut telah dibuat? Kena tunggu musim haji. Lagi mana tak musim haji kita tak tahu lah. Sebab tadi itulah isu dia. Isu dia kita nak minta video tu. Kita takut video pun kena mohong. Ya. Cuma kalau dah masuk Secara logik, kiraan tu sendiri dah tak logik. Kalaulah saya bayar 3,000, saya dapat video dan bukti, saya still tak percaya Ustaz. Maaflah. Dengan saya fakta datang dulu. Kiraan tu sendiri dah tak memihak kepada fakta. Jadi kau datangkanlah video selepasnya, gambar, beria sekalipun. Saya tak percaya macam mana you could make happen kan. So tanya saya balik daripada soalan Paweh Bisem ni. Boleh percaya ke saya? Jawapan saya senang, tak boleh percaya. Daris tanya dia, kata apa beza visa Furoda dengan visa Mujamalah Ustaz? Sama, term saja berbeza. Oh. Furada maksudnya persendirian, Mujamalah maksudnya adalah visa tambahan ataupun anugerah. Sama je lah, visa yang sama lah. Betul. Cop cetak badal haji. Wujud tak ni? Aku tak pernah dengar. Cop cetak badal haji. Dia sebenarnya kalau dia keluarkan sijil, tak kisah sijil apa pun dia kira sebagai sijil juga. Even saya tak melihat badal haji ni perlukan sijil. Itulah. Nak buat ke mana sijil tu? Masuk dalam resume ke? Kena masuk dalam package. baru nampak banyak sikit. Saya berikan air zam-zam sebagai satu manfaat dan ini saya minta daripada pelaksana sendiri lah. Sebab saya tak ambil duit, saya hanya salurkan. Saya kata saya percaya dekat Intah, amanah mesti dilaksanakan dan cuma boleh tak saya minta RM160 untuk saya beli air zam-zam. So dia kata okey, dia dah kira dah cost in dah tu dengan harga yang dia minta. So ambillah RM160, equivalent to RM120 untuk saya gunakan beli air zam-zam untuk bagi kepada waris. Itu sahaja. So even sijil pun kita hanya buatkan e-sijil lah, tak adalah sampai bercetak apa semua ataupun berkir. Pasal bagi saya tak nampak sijil tu nak buat ke mana. Sebab kita faham sijil ni adalah untuk satu bukti pencapaian. Yang nak tunjukkan kepada sama ada untuk cari kerja ke dan sebagainya. Sijil tu kan nama si mati nak cari kerja mana pula kan. Dia bukan sijil tu, dia nampak macam itulah bukti bahawa badal haji telah dilakukan. Macam kita sijil apa dia panggil, sijil faraid tu, yang ke sijil waris. Dia ada waris-waris ni kalau pergi dekat apa dia kaunter faraid tu, dia buat sebagai urusan, dia dapat sijil. So sijil tu menunjukkan bahawa kalau haji ni dah dibuat haji. Okeylah. Dia boleh tunjuk dekat adik-adik dia. Ni tengok aku dah buat ni untuk pok ni. Kodenya begitulah. Resit dah memadai saya kira. Saya kira lah resit dah memadai. Tapi ala kulihal okeylah, fair. Cuma untuk diletakkan sebagai barang hadiah, saya rasa macam tak patut kot. Cuma cop cetak badal haji ni saya tak pasti. Sindiket cop cetak badal haji. Sebenarnya bila kita pergi haji betul pun, kita pun tak ada pun sertifikat kita pergi haji sungguh. Tak ada pun, melainkan cop dekat kita dekat immigration lah. Immigration sajalah. Itu sajalah pun yang kita boleh simpan sampai mati tu. Takkan kita nak buat itu. Tak ada yang lain lah tu. Dia sebab dekat Arab Saudi, dia tidak ada satu pengesahan macam sijil tu. Jadi bila tak ada sijil tu, jadi tak adalah sindiket ni secara umum. Jadi dia nak ambil cop apa? Kecuali kalau dia ni, dia dakwa bahawa okey, sijil yang kami keluarkan adalah daripada wizarah tertentu. kan, orang berautoriti contoh. Yang
tu kita kena buat laporan lah. Yang tu kena buat laporan. Kalau Don Abu Said ada maklumat, boleh maklum insya-Allah. Cuba terangkan sikit. Syarikat Ustaz Anwar Yusof hanya buat umrah saja ke atau ada package lain ke, wakaf ke, apa ke? Saya Abang Anwar, saya buat package umrah. Wakaf ni dia tak ada package. Dia macam ni saya nak kata kita ada buat ansuran berangkat umrah untuk mereka yang tak ada duit banyak tapi dengan RM90 sebulan dia boleh membayar ansuran dan dia akan dapat kelebihan yang besar lah. Nanti bacalah sini dekat ansuran berangkat umrah. Wakaf seperti mana yang diwar-warkan oleh kebanyakan pihak untuk wakaf Al-Quran, untuk wakaf kursi, untuk apa-apa aktiviti wakaf termasuklah infak di Makkah dan daripada sana mereka mendapatkan keuntungan. Saya kira benda ni boleh dijalankan sebagai satu aktiviti yang baik, memudahkan orang lain untuk berwakaf di sana dengan syarat ianya mestilah dilaksanakan dengan amanah. Apa yang kita takut adalah terlalu berleluasa sehingga ianya tidak dijalankan dengan baik. Cuma jangan, yang tak sihatnya pula adalah sebenarnya orang yang tak buat. Saya minta maaf lah Ustaz infak kat satu ustaz dekat sana, Ustaz A. Ustaz bagi dekat ustaz sana RM500, RM500 dah senang cerita. Saya tak buat pun, tapi saya pula yang bersuara lebih. Saya kata ini macam ada sindiket ni. Faham tak? Saya tak buat, saya tak ada kena-mengena dalam ini gambar. Tapi saya pula yang pergi menyebarkan kepada orang ramai untuk bersangka-sangka kepada orang yang membuat dan orang yang melaksanakan di sana. Which is ini juga ada satu aktiviti yang tak sihat lah. Yang melaksanakan pula, dia ada masalah bagi saya lah. Dia ada masalah terlalu fokus kepada aktiviti infak dan sabil ini sehingga tugasan hakiki dia ketika dia sepatutnya membawa jemaah, membimbing jemaah, membawa ziarah dan sebagainya diisikan dengan aktiviti ini. Dia sepatutnya sepanjang dalam sesi bas, ziarah dan sebagainya dia mengisikan dengan ilmu. Tapi dia dah ulang-ulang kita kena banyak infak, kita kena banyak sedekah. Tuan-tuan kalau ada benda nak sedekah kerusi ke apa ke bagi kat saya. 10 minit ziarah, 30 minit ziarah, 5 minit je cerita pasal Nabi, selebihnya infak. Faham tak? So ini juga masalah. So tapi sebab dari infak sudut tu pun ada aktiviti, bahagian untuk ustaz juga. ya. So dari sudut itu saya tak ada isu ustaz ni ambil upah. Cuma perlu lebih diteluskan kepada jemaah. Tuan-tuan, RM20 adalah harga kerusi dan RM10 saya ambil upah. Ataupun RM5 setiap kerusi saya ambil upah. So ini jauh lebih baik berbanding kenakan harga RM50 tak tahu macam mana pembahagiannya. Kerana infak ni perlu jelas. Kalau jemaah infak RM50, kalau jemaah menginfakkan RM50 maka RM50 sepatutnya diinfakkan. Bukannya daripada RM50 tadi RM30 infak, RM20 ambil kat aku. Betul? So dia kena jelas lah kat situ. Tapi saya tak kata aktiviti itu salah. Cuma dari sudut akad saja ada masalah. Ada petugas haji offer 12,500 untuk badal haji. Okey tak haji? Okey, 12,500 untuk badal haji ada. Bagus. Masuk akal lah. Harga yang baik. Dari sijil badal haji sama macam sijil akikah kot Ustaz, sebagai bukti ibadah selesai dibuat. Paweh dia sambung, dia kata maksudnya terbanglah 3,000. Tak pergi lagi, boleh minta balik refund. Belum pergi haji lagi, belum masuk badal upah haji, belum masuk ibadah haji lagi. Boleh minta balik. Tanpa Boleh ada minta refund, tanpa ada 1 sen pun burn, don't worry. Minta balik. Minta Tak balik kisahlah lah, orang nak kecam saya ke, orang nak marah saya ke, tapi saya kena sampaikan kebenaran. Saya tak sanggup dah Ustaz. Wallahi saya tak sanggup dah tengok orang kena tipu, terutamanya bab umrah. Bab umrah kesian ramai orang kena. Yalah, sebab kita ni nak buat ibadah dan ibadah itu pula antara ibadah yang utama. Nak pergi bukan senang ataupun nak buat bukan senang, tapi bila orang buat satu benda yang, sebab tu kita risau lah benda macam ni kan. Dan benda ni jadi viral beberapa, kalau macam jadi isu macam kita bincang sekarang ni, beberapa hari ni. Saya sejak beberapa tahun lepas sebenarnya saya membaca kenyataan yang setiap tahun keluar kenyataan daripada pelajar-pelajar Mekah berkaitan tentang isu ni. Bukan tahun lepas saja, sebenarnya beberapa tahun lepas dia orang asyik keluarkan kenyataan. Setiap tahun dia keluar sebab isu itu isu yang sama. Tapi kita duk tengok lagi dekat tepi-tepi jalan, kita masih tengok dekat iklan, bahkan dekat TV-TV masih ada lagi iklan harga yang kita kata bercanggah dengan apa yang kita nampak dan kita lihat. Kita bimbang, ramai orang yang pergi ambil dan ramai orang yang dia tak tahu sebenarnya dia kena tipu. Ada kemungkinan itu. Kita bimbang yang tu. Sedih kita tengok tu. Masa kita nak buat bagus dah kan. Saya tertarik dengan soalan Don Abu Said tadi.
ada petugas haji offer 12,500. Kita Mm. mungkin miss part ada petugas haji. Menunjukkan yang petugas haji, Don Abu Said ni adalah mutawif terkenal juga sebenarnya untuk pengetahuan Ustaz. Menunjukkan yang ada petugas haji. Petugas haji ni kita fahamlah. Seorang yang dah ada tasrihnya, tiketnya dah berbayar, hotelnya dah disediakan, kemahnya dah ada, tasrihnya dah ada. Tapi dia sendiri menawarkan harga 12,500 untuk badal haji. Maksudnya 12,500 tu adalah pada kos dia sendiri. Tidak perlu ada bayaran tiket dan sebagainya. Dan ini juga adalah satu benda yang kita kena ponder, kita kena fikirkan dan bahaskan. 12,500 dibahagikan dengan 30 hari, lebih kurang dalam 300 ke 400. 300 lah, 350 rial sehari. Dan itu adalah kadar yang selamat untuk satu orang berada di Arab Saudi. Kerana ada banyak, tuan-tuan kena faham situasi risiko berada di negara orang, kematian, sakit dan sebagainya. Dan kita sendiri pun dah dengar beberapa hari lepas ada jemaah yang sedang mengumpulkan dana untuk dibawa pulang kerana tak cukup duit untuk discharge. 100,000 lebih. So ini juga satu Kira benda sebagai yang tuan-tuan pelancong. kena faham. Takkanlah kita nak buat sesuatu yang memakan masa dan tenaga dengan risiko yang besar berada di negara orang tanpa ada apa-apa extra money. Mustahil. Betul. Cantiklah harga tu memang cukup cantik. Sebab saya nampak kita sudah sampai kepada jawapan kita dan ramai juga telah faham atas isu kita hari ini. Mungkin Ustaz boleh nak react lagi pun boleh, tak ada masalah, ataupun Ustaz nak bagi kesimpulan pada perbincangan kita hari ini. Okey, saya tak tahu apa lagi nak disimpulkan, melainkan tuan-tuan dan puan-puan, ada berapa orang saya tak tahu ada berapa viewers sekarang. Sekarang kita 400 lebih secara live 400 di YouTube. di platform Baik. kita. Okey, saya harap dapat disebarkan kepada lebih ramai orang. Selamatkanlah lebih ramai orang daripada tertipu dengan sindiket badal haji. Dan ini adalah sindiket yang bergerak saban tahun, setiap tahun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil adanya haji yang dapat dilaksanakan dengan kadar RM3,000. Mustahil. Pada harga diskaun juga mustahil. Badal haji bukanlah satu perniagaan. Mengambil keuntungan atas angin di atas badal yang dilaksanakan, ianya adalah satu kesalahan bagi saya kerana pelaksana tidaklah dibuat oleh orang yang mengambil duit kita tu. Contoh tuan-tuan bayar kepada saya tak laksanakan, saya pas kepada orang lain, kemudian saya ambil duit atas angin. Maka ni adalah satu benda yang saya kira tak wajar untuk kita jadikan sebagai perniagaan. Bahkan boleh pula di diskaun-diskaunkan. Jadi saranan saya, pesanan saya kepada semua orang, bawah RM5,000 itu adalah angka yang tak munasabah untuk badal haji. Maafkan saya simpulkan begitu, dan ini adalah perkataan yang saya keluarkan based on pengalaman, based on pengetahuan, dan bukannya atas dasar hasad dengki kepada sesiapa, tidak juga mengecam sesiapa. Saya cuma nak tuan-tuan tahu, kiralah sendiri. Tuan-tuan boleh tengok, kita boleh tengok kan video ni banyak kali kan. Tuan-tuan boleh tengok balik macam mana kiraan saya tadi. Yang pada awal tadi kita dah kira dah perbelanjaan ini berapa dan sangat tak masuk akal. Wallahu alam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian pada malam ni. Terungkai satu lagi isu berkaitan tentang isu badan umrah, dan mungkin saya ingat badan umrah dan badan haji, dan boleh jadi beberapa hari ataupun beberapa minggu akan datang, tidak masuk musim-musim orang kempen, akan berlaku lagi isu-isu seperti ini. Saya berharap mungkin sahabat-sahabat boleh kongsikan video-video ini dan juga video yang lepas. Kita dah bincang lebih kurang juga isu yang sama, dan supaya lebih ramai orang boleh faham tentang isu ini. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. InsyaAllah kita panggil Ustaz lagi untuk sembang lagi isu-isu seperti ini. Dan sahabat-sahabat yang berminat untuk bersama dengan Salam Hijrah pergi haji, pergi umrah yang diuruskan oleh Ustaz Farid dan tim, boleh terus rujuk di salamhijrah.com. Salamhijrah.com, insyaAllah. Saya letak link juga dekat bawah nanti, sahabat-sahabat boleh tekan link berkenaan. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.